Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Burung hinggap di atas sarang, pagi dan petang diberi makan. Penyelidikan teraju negara terbilang, membawa kejayaan dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Shilawati binti Awang Elaya Sayuti, merupakan guru bahasa Arab dari SK Lahad Datu 2 Negeri di Bawah Bayu. Pada hari ini, saya ingin membuat perkongsian tentang kajian tindakan saya, iaitu meningkatkan kemahiran membaca kalimah Arab menggunakan kacamur dalam kalangan murid tahun 5. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan kajian tindakan. Membaca tergolong dalam kemahiran membaca berdasarkan DSKP, iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Arab tahun 5, dalam standard kandungan 2.0 Maharah Qiraah, di mana ada kemahiran membaca yang murid perlu kuasai. Dalam mempelajari bahasa Arab, pelbagai kemahiran perlu dikuasai oleh setiap murid. Antaranya ialah kemahiran membaca yang mana saling melengkapi antara kemahiran yang lain seperti kemahiran mendengar, bertutur dan juga menulis. Menurut Khairun Nizam 2017, guru seharusnya memainkan peranan yang penting untuk mencari jalan menyelesaikan masalah kemahiran membaca murid-murid. Seterusnya, refleksi pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran bahasa Arab yang telah disampaikan oleh saya sendiri di dalam kelas, saya menemui permasalahan murid yang tidak boleh membaca dan diam semasa disuruh membaca. Kaedah ma'afah yang saya gunakan tetapi kurang berkesan dan tidak menarik minat murid. Dan mula murid merasa bosan kerana belajar. Murid merasa bosan belajar kerana mereka tidak menyukai kaedah itu. Kajian demi kajian saya lakukan untuk memudahkan murid membaca kalimah Arab. Antara masalah yang dikenal pasti ialah yang pertama, murid tidak dapat membaca huruf bersambung atau suku kata. Yang kedua, murid tidak dapat membaca kalimah bahasa Arab. Dan yang ketiga, kaedah guru mengajar tidak menarik minat murid belajar. Keseluruhan kajian berfokus kepada meningkatkan kemahiran membaca dengan kaedah yang lebih menarik bagi memudahkan murid membaca kalimah Arab di kalangan murid tahun 5 menggunakan kacamur. Kajian ini dibuat untuk menangani masalah yang pertama, murid mudah lupa apa yang dipelajari sebelum ini dan atau tahun sebelumnya kerana kaedah menghafal kalimah menyebabkan mereka mudah lupa. Yang kedua, murid juga kurang minat terhadap kaedah yang diajar oleh mereka, cepat bosan dan seterusnya, tumpuan kepada pembelajaran merosot. Dan yang ketiga, mereka kurang mahir dengan huruf jawi bersambung dan tiada kaedah dan sokongan lain untuk mereka membaca bersama rakan-rakan mereka. Seterusnya, guru hendaklah menjadi pembimbing murid secara profesional dan terancang, di mana memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran dan kemahiran, memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, serta menggunakan sumber pendidikan dan menggabungkan isi pelajaran dengan kemahiran mata pelajaran lain mengikut keperluan dan keupayaan murid dengan betul, tepat secara berhemah dan bersungguh-sungguh. Ini berdasar kepada SKPMG 4.3, iaitu guru sebagai pembimbing. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian terbagi kepada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum ialah meningkatkan kemahiran membaca kalimah Arab menggunakan kacamur di dalam kalangan murid tahun 5. Manakala objektif khusus pula ialah murid dapat meningkatkan kemahiran membaca kalimah Arab dengan betul dan lancar. Yang kedua, murid dapat meningkatkan kemahiran menyebut kalimah Arab dengan betul dan lancar. Dan yang ketiga, menambah baik amalan PDPC guru dalam menggunakan kacamur bagi memudahkan guru membuat pentaksiran. Persoalan kajian, adakah kemahiran murid membaca kalimah Arab dapat ditingkatkan melalui kacamur?
Seterusnya, kajian ini melibatkan 6 orang murid tahun 5 di SK Lahad Datu 2. Peserta kajian seramai 6 orang terdiri daripada 4 murid lelaki dan 2 murid perempuan yang terdiri daripada murid tahun 5. Murid ini dipilih berdasarkan kepada kecemerlangan mereka dalam subjek lain, manakala subjek bahasa Arab mereka amat lemah. Dan murid ini tidak mempunyai masalah dalam pembelajaran. Pengumpulan data. Ada 3 cara pengumpulan data dibuat. Yang pertama, temu bual dan soal jawab dengan menemu bual dan menyuruh murid membaca kalimah. Pada peringkat awal, murid tidak dapat membaca walaupun kalimah pendek. Hanya 2 orang saja yang dapat membaca satu kalimah, tetapi tidak lancar, masih lagi tersekat-sekat. Itu pun dengan bimbingan guru. Seterusnya, analisis dokumen. Hasil daripada analisis dokumen PBD yang sebelum ini, pentaksiran bilik darjah dari guru sebelum ini mendapati murid ini tidak menguasai kemahiran membaca. Dan yang terakhir, data dikumpul dalam ujian sebelum dan selepas intervensi dijalankan dengan menggunakan soalan yang sama tetapi kaedah yang berlainan. Seterusnya, setelah mengambil kira beberapa faktor penting, intervensi harus dilakukan supaya murid dapat membaca. Ini kerana murid sudah berada di tahun 5 dan seterusnya akan naik ke tahun 6 dan akan ke sekolah menengah. Kajian harus dilakukan dengan menggunakan kaedah bermula dengan refleksi, dengan mengimbas kembali PDP-C yang dilaksanakan serta mengenal pasti kelemahan dan kekuatan semasa proses PDP-C tersebut dan menyenaraikan masalah kekuatan untuk membuat perancangan seterusnya. Yang kedua ialah merancang. Setelah mengenal pasti punca satu intervensi telah dirancang dan diberi nama kacamur, sikatan kaedah membaca mudah bahasa Arab. Yang seterusnya, tindakan. Menggunakan intervensi ini bagi fasa pencetusan idea baru bagi penstrukturan semula idea ini supaya kesannya akan nampak lebih baik. Ini mengambil masa untuk membuat latih tubi bersama murid kajian. Dan yang terakhir ialah pemerhatian. Berdasarkan instrumen yang dipilih iaitu ujian, membaca, pemerhatian berstruktur dan analisis dokumen, pencapaian serta tahap penguasaan murid dinilai. Hal ini dapat membantu pekaji mengambil tindakan selanjutnya, sama ada dibuat penambahbaikan atau tidak. Seterusnya, tindakan pelaksanaan. Guru memperkenalkan carta kacamur kepada murid kajian. Intervensi kacamur ini adalah singkatan daripada kaedah bacaan mudah bahasa Arab. Guru menerangkan kaedah bacaan kepada murid. Dalam carta ini ada peta untuk kalimah, gambar dan suku kata dalam bahasa Jawi Arab dan juga Rumi Melayu. Murid harus tahu warna yang ada pada tulisan itu mempunyai peranan masing-masing. Warna hitam ialah bacaan biasa, manakala warna merah bacaannya panjang dan warna hijau adalah bacaan bersabdu. Guru menyuruh murid memahami dahulu apa yang terdapat pada carta kacamur sebelum mereka mula menggunakan intervensi ini. Seterusnya, murid menyebut suku kata Jawi Arab dibantu oleh Melayu Rumi. Jika lancar mereka menyebut suku kata sebelum menyebut kalimah. Pastikan dia lancar dahulu menyebut suku kata sebelum menyebut kalimah. Suku kata murid harus lancar sebelum menyebut kalimah. Peserta kajian diberi 5 kalimah yang murid harus baca. Peserta kajian akan baca satu persatu kalimah ini dengan betul dan lancar. Setelah itu, murid membuat latih tubi bersama rakan atau kendiri dan seterusnya ujian dijalankan. Intervensi kecamur ini adalah carta kecamur yang mempunyai cara sebutan dan bacaan yang mudah. Okey, carta ini berbeza dengan carta yang biasa kita lihat di luar. Contohnya, carta kecamur ini mengandungi kad tempat kalimah dan suku kata kalimah yang terdiri daripada perkataan Jawi Arab dan Rumi Melayu. Ia juga mengandungi cara bacaan biasa iaitu ada 3 cara, 3 item.
Tiga item. Pentingnya tiga item ni di mana warna hitam adalah bacaan biasa, warna merah adalah bacaan panjang dan warna hijau adalah bacaan bersabdu. Pentingnya kerana supaya bacaan ini akan menyebabkan makna yang disebut itu sama, dan kalau bacaan itu tidak mengikut apa yang diajar, kemungkinan makna dia tidak sama. Guru selalu membuat kaedah rumi. Sebelum ni kita selalu lihat guru-guru selalu membuat kaedah rumi dengan meletakkan satu kalimah sahaja dan murid baca. Itu menyebabkan murid tidak boleh membaca dengan betul. Guru menerangkan kaedah bacaan kepada murid. Guru membimbing murid untuk kemahiran ini sebelum murid dapat membaca secara kendiri. Seterusnya kalimah ini akan dibaca di bahagian Jawi Arab pula. Kemudian mengikut suku kata dibaca di bahagian Jawi dan Arab dahulu mengikut suku kata. Jika murid tidak dapat membaca di bahagian Jawi Arab tadi, di bahagian Rumi akan digunakan sebagai membantu mereka menyebut dengan betul dan lancar. Setelah dibuat latih tubi membaca berapa kali, murid sudah mampu membaca dengan betul dan lancar, barulah murid akan diberikan ujian. Seterusnya, dapatan ini jelaslah menjawab persoalan. Dapatan kajian ini jelaslah menjawab persoalan. Adakah kemahiran murid membaca kalimah Arab dapat ditingkatkan melalui kecamur? Dengan analisis perbandingan ujian pra dan ujian pos ini, jelaslah kemahiran murid membaca kalimah Arab dapat ditingkatkan melalui kecamur. Dalam ujian kumpulan sasaran memperoleh markah penuh kerana dapat membaca semua kalimah dengan betul dan lancar. Murid dapat membaca dengan yakin dan tidak teragak-agak lagi. Terdapat 5 soalan yang sama dengan ujian pra. Sebelum intervensi, murid hanya 2 orang saja boleh membaca kalimah pendek dengan bimbingan guru, manakala murid lain diam dan tidak dapat membaca dengan bimbingan sekalipun. Seterusnya, untuk ujian pos, soalan yang sama murid telah membaca dengan betul dan lancar serta boleh membaca bersama rakan mereka dan mereka tidak diam di dalam kelas lagi. Mereka aktif semasa mata pelajaran bahasa Arab. Keseluruhan intervensi ini memberikan impak yang besar kepada murid dan guru. Antaranya ialah dapat menguasai kemahiran membaca dan menarik minat membaca dengan mudah. Seterusnya, menguasai tahap pentaksiran bilik darjah PBD ia lebih berpusatkan kepada murid serta perubahan sikap diri yang lebih positif di kalangan murid dan menambah minat untuk mereka rajin membaca kalimah Arab. Seterusnya, untuk guru-guru bukan sahaja pengajar atau pembimbing atau pendidik serta untuk murid itu berjaya. Yang paling menggembirakan guru apabila murid sudah menguasai kemahiran membaca, seterusnya seronok untuk belajar serta meningkatkan amalan profesional keguruan mereka. Yang mana amalan tradisional dapat diperbaiki dengan memperbagaikan gaya pengajaran supaya menarik minat murid belajar. Terdapat pelbagai cabaran sebelum dan semasa intervensi dijalankan, antaranya ialah peserta kajian mementingkan mata pelajaran lain berbanding mata pelajaran bahasa Arab. Itu mata pelajaran bahasa Arab yang mana murid juga, yang kedua, murid juga tiada sokongan ibu bapa kerana mereka lebih mementingkan mata pelajaran peperiksaan dan menganggap bahasa Arab tidak penting. Tetapi setelah murid ini sudah boleh membaca segala cabaran dapat diatasi dan ibu bapa gembira dengan perubahan dan peningkatan kemahiran membaca di kalangan anak-anak mereka. Cadangan penambahbaikan pada masa akan datang dengan kemahiran ini dapat memperluaskan lagi aspek bahasa yang lain seperti kemahiran mendengar, bertutur dan menulis. Pengkaji juga mengubah cara kepada cara interaktif untuk kelas online semasa PDPR. Murid akan lebih seronok belajar. Di samping itu, pengkaji juga akan membuat modul untuk kecamur bagi murid yang untuk mengulang kaji di rumah. Rumusan daripada intervensi kecamur ini dapat meningkatkan kemahiran membaca di kalangan murid tahun 5. Ia juga intervensi bagi mengatasi masalah pembelajaran bahasa Arab. Seterusnya, menarik minat murid membaca kalimah Arab secara kendiri secara tak langsung. Pembelajaran lebih berfokus pada murid yang mana sebelum ini pembelajaran lebih berfokus pada guru. Murid juga tidak lagi diam dan malu untuk membaca semasa proses pembelajaran di bilik darjah. Mereka bersikap positif seperti rakan-rakan lain. Guru juga mudah untuk mengumpul data dan mudah membuat pentaksiran terhadap murid. Guru boleh mengubah amalan PDPC secara tradisional kepada amalan PDPC yang lebih menarik dan menyeronokkan.
Sekian saja perkongsian daripada saya sebagai ia memberi manfaat kepada semua. Dengan ini, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.